Pada ketika JDT kembali menemui momentum terbaik hasil kemenangan 1-0 ke atas Kedah di tempat lawan Selasa lalu, mereka sebenarnya berada dalam situasi mencabar. Ini susulan beberapa tonggak utamanya mengalami kecederaan, antaranya Gonzalo Cabrera, pemain sayap, dan juga Mauricio Santos, tonggak pertahanan. Sebelum ini, tanpa kelibat Mauricio, JDT nampak bergelut ataupun struggle di benteng pertahanan kerana membariskan pemain tempatan. Ini bagaimanapun tidak meresahkan sama sekali Aidil selaku tonggak pertahanan yang percaya pemain lain juga mampu mengalas tugas untuk pertemuan menentang Penang FC di tempat lawan Sabtu ini. Di JDT sesiapa sahaja boleh bermain. Adam boleh bermain, Falisah boleh bermain, Syamir boleh bermain. Cuma berbeza dari segi taktikal, mana pemain yang harus diletakkan pada setiap tim yang kita akan bertemu. Apapun saya percaya dengan rakan-rakan sendiri boleh memberi aksi yang terbaik untuk game-game yang akan datang. Jika Mauricio tidak diturunkan, Aidil dijangka bergandingan dengan Adam Nur Azlin untuk membentuk gandingan di benteng akhir, dan mereka sememangnya perlu berhati-hati dan waspada dengan pendekatan taktikal lawan yang gemar bermain bola tinggi yang kita dapat lihat telah berjaya menghasilkan keputusan positif buat skuad Harimau Kumbang. Seperti semua tahu yang kita kalah satu game, draw satu game, ini adalah salah satu positif thing untuk kita mencarikan kemenangan seterusnya. Dan kita sentiasa kena maintain di bukan senang nak stay di atas, dan alhamdulillah satu benda yang positif dan semangat untuk kita mencarikan kemenangan lepas ni. Sekalipun Penang FC tewas 1-3 kepada KL City dalam pertemuan terakhir mereka, ini bukan bermakna JDT berdepan laluan mudah bagi pertemuan pada Sabtu, kerana sudah pasti Penang FC akan turun untuk membalas dendam susulan kekalahan 0-2 dalam pertemuan pertama sebelum ini. Zulhelmi Zainal Azam, Nadia Arena. Assalamualaikum, apa khabar Zul di Pulau Pinang? Waalaikumsalam, khabar baik Ahmad. Okey Azul, yang peminat sukan tanah air tak tahu, reporter biasa interview 5 minit walaupun yang keluar dekat TV seminit setengah aja. Jadi Aidil, apa lagi yang dikongsikan? Adakah dia akan turun? Siapa gandingan dia kalau dia turun menentang Pulau Pinang nanti? Okey, apa yang diperkatakan oleh Aidil lagi kepada saya adalah bahawa suasana yang berbeza ketika ini selepas mereka berjaya merakam kemenangan ke atas Kedah tempoh hari, di mana sebelum ini wujud kebimbangan jika JDT mempertaruhkan benteng akhir membabitkan pemain tempatan. Tetapi kalau kita lihat ketika JDT tewas kepada Terengganu tempoh hari, Aidil tidak diturunkan. Jadi dia percaya dan dia sebenarnya mahu membimbing pemain muda sama ada Adam Nur Azlin mahupun Syamir Kuti Abah dapat memastikan perlawanan bertemu Penang FC, pasukan JDT tidak dibolosi. Tetapi cabaran yang saya jangkakan sukar kerana kita tahu pasukan Penang FC juga memiliki jentera serangan yang cukup baik, terutamanya menerusi Casa Grande. Okey Zul, bercerita mengenai status pemain yang ada keraguan untuk diturunkan, Gonzalo Cabrera, pemain ataupun penggempur JDT, apakah dia sudah kembali pulih selepas detik mencemaskan ketika JDT bertemu dengan Kedah tempoh hari? Saya jangkakan Gonzalo Cabrera tidak akan diturunkan dan berdasarkan video dan juga gambar-gambar yang dikongsikan oleh Johor Southern Tigers, tidak kelihatan juga kelibat Cabrera untuk kunjungan JDT ke Batu Kawan ataupun di bandaraya bagi pertemuan malam esok. Jadi saya menjangkakan ini akan berlaku sedikit percaturan perubahan taktikal Benjamin Mora, di mana Arif Aiman dan Safawi Rashid akan dipertaruhkan di bahagian sayap untuk membantu bersenda di jentera serangan. Apa yang saya boleh kongsikan, ketiadaan Gonzalo Cabrera sudah pasti memberi kesan kerana telah menghasilkan 2 gol setakat ini dan beberapa bantuan gol, di mana 10 gol ataupun 9 gol yang dihasilkan Bersenda Silva, separuh daripadanya adalah daripada yang dicetuskan oleh Cabrera sendiri.
Okey, ketiadaan Cabrera sudah Zul sebutkan, Berkson da Silva juga bakal mainkan peranan yang penting. Ada Arif Aiman, ada Safawi Rashid. Sebelum ini JDT pernah menewaskan Pulau Pinang 2-0 di laman mereka sendiri. Bolehkah mereka melakukan kemenangan berganda dalam satu musim dalam saingan Liga Super ini? Berdasarkan situasi semasa, ada possibility JDT boleh mengalahkan Pulau Pinang, Penang FC disebabkan JDT kembali mencatat kemenangan. Manakala pasukan Penang FC daripada mengejutkan Terengganu dengan keputusan 4-1, prestasi mereka menurun apabila tewas 1-3 kepada KL City. Tetapi saya jangkakan Penang FC akan bangkit dalam pertemuan di laman sendiri dan melunaskan misi balas dendam. Kalau ingat lagi dalam pertemuan di Stadium Sultan Ibrahim awal musim lalu di mana pasukan Penang FC hanya tewas dalam 10 minit terakhir perlawanan dan sudah pasti mereka akan fokus dalam aksi sepenuh masa dan ini akan memberi cabaran kepada JDT. Dan apa yang penting pasukan JDT tidak perlu turun terlalu yakin dan sebaliknya harus waspada dengan ancaman daripada skuad Thomas Truka itu. Okey, Zul, terima kasih. Sebelum saya lepaskan anda secara ringkas, perbualan di laman sosial Syahrul Saad dan juga JDT, ada apa-apa perkembangan terkini yang boleh anda kongsikan? Saya menjangkakan ada perkembangan positif untuk Syahrul Saad berpindah dan sebenarnya mengaitkan Syahrul Saad dengan JDT bukan hanya berlaku di awal di jendela kedua ini. Saya telah mendengar ura-ura ini pada awal musim lalu. Tetapi Syahrul sebenarnya mendapat tawaran daripada beberapa pasukan lain lagi. Saya fikir dia akan buat keputusan yang tepat. Tapi kalaulah JDT sebagai destinasinya, saya percaya ia keputusan yang tepat. Okey, terima kasih Zul. Kita akan berkongsi ataupun berbicara lebih banyak mengenai soal Perak selepas ini. Dan bercerita mengenai home form Pulau Pinang, this is Bandaraya, Stadium Bandaraya, di mana dalam 6 aksi setakat ini ataupun 5 perlawanan yang sudah mereka lalui, mereka belum pernah tewas lagi, menang 2 dan seri 3. Jadi ini statistik yang baik. Satu mata menentang JDT mungkin juga jadi pulangan yang berhasil buat Pulau Pinang.